simak Pikachu mikrofon itu gimana dari mikrofon. Oleh bagaimanapun, alhamdulillah pada malam ini kita ada seorang penceramah Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Syekh Ustaz Haji Tirmizi bin Al-Fadhil. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dikasihi oleh Ustaz Wan Habib serta ayahanda Tuan Guru Haji Dawi serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya pada Ramadan kali ini, lebih baik daripada Ramadan yang lepas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana ia adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini sekejap sahaja, kita lebih kurang 20 minit ya. InsyaAllah tazkirah yang pendek lebih baik daripada ceramah yang terlalu panjang dan menyebabkan kita mengantuk dan mesti ingat apa-apa. Jadi tazkirah pendek lebih bermanfaat insyaAllah. Dan lagi pun kita nak beribadah, teruskan lagi ibadah kita dengan tarawih. Jadi mudah-mudahan sebelum kita qiyam Ramadan pada malam ini dengan tarawih dan juga witir, kita selitkan sedikit dengan perkongsian ilmu. Bukan nak mengajar, hanya sekadar nak berkongsi sedikit ilmu yang mungkin saya terbaca sedikit daripada kitab tafsir Abu Al-Fida Imaduddin Ibn Ismail Ibn Kathir, atau lebih kita kenali dengan kitab Ibn Kathir, berkenaan dengan ayat yang kita selalu dengar apabila masuk bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan objektifnya adalah takwa. Kalau kita lihat pada awal ayat tersebut, dimulakan dengan an-nida ataupun dengan panggilan kepada orang-orang, seruan kepada orang-orang yang beriman. Maknanya puasa ini akan dapat diterima oleh Allah hanya apabila syarat iman itu dipenuhi. Syarat iman diantaranya adalah salat. Maknanya tak gunalah kita puasa kalau kita asyik sembahyang. Penuhkan dahulu syarat keimanan tersebut. Meninggalkan segala perbuatan yang keji terlebih dahulu. Si guna juga kita berpuasa tapi berbuat maksiat, dan kita
melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi syarat-syarat keimanan itu, apa sahaja yang perlu melengkapkan keimanan kita, sama ada dari segi qaul wal amal wal i'tiqad, jadi sama ada dari sudut perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad, keimanan itu perlu dipenuhi terlebih dahulu, barulah Allah terima puasa kita. Jadi cek dulu sebelum kita Ramadan masuk pun kita dah persiapkan diri kita dengan keimanan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengannya, kullu amal bani Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha. Sesungguhnya setiap amal Bani Adam itu, anak-anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan minimum amalan itu digandakan ganjarannya 10 kali ganda. Ila ad'afin katsirah. Dan juga digandakan lebih daripada itu berdasarkan ketakwaan, keimanan seseorang. Boleh jadi digandakan beribu-ribu kali ganda. Maknanya sekali sembahyang minimum kita dapat 10 kali salat, atau digandakan dengan satu gandaan yang lebih besar lagi daripada itu. Namun sabda Rasulullah, illa siyam, kecuali puasa, sehingga Allah menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri akan memberikan ganjaran untuk orang yang berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebihkan puasa berbanding amalan yang lain? Kalau kita menelusuri ayat Al-Quran, kita akan dapati Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran orang yang sabar dengan ganjaran yang tidak dapat dihitung. Tidak ada hisab yang boleh malaikat catat dalam buku amal orang yang sabar. Sabar ada 3 jenis, terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar taat perintah Allah, bersabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhkan diri daripada segala perkara yang diharamkan oleh Allah, menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah SWT. Dan sabar yang ketiga, yaitu sabar menahan perih ataupun menahan kesakitan, kesedihan, cabaran, ujian yang Allah SWT berikan. Jadi ketiga-tiga jenis sabar ini ada dalam puasa, ibadah puasa. Ketiga-tiga jenis sabar ini tadi, elemen sabar ini tadi, ketiga-tiganya ada dalam ibadah puasa. Siyam. Apakah maksud siyam itu? Siyam kalau dari segi bahasa, lughatan, bermaksud berhenti, tawakuf. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan syamsu sa'imat, matahari berhenti, artinya matahari stop, artinya tengah hari lah. Ya, itu dari segi bahasa, berhenti artinya. Kemudian dalam Al-Quran surah Maryam, Maryam menyatakan, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Aku telah bernazar, kata Maryam, kepada Tuhanku Ar-Rahman yang Maha Pengasih, akan berpuasa, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun setelah melahirkan Nabi Isa. Maka dari sudut bahasa, di situ juga bukan sekadar tidak makan dan tidak minum, maksudnya berhenti apa sahaja, ya. Sha'im, berhenti. Namun dari sudut fiqh bermaksud berhenti ataupun menahan diri, imsak. Min mufattiratis shaum, apa sahaja yang boleh perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita, tulu'il fajri ila ghurubis syams, daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Itu adalah terminologi ataupun istilah saum dari sudut teknikalnya. Kalau dari segi bahasa,
maksudnya berhenti, stop, yang maksudnya saum. Kemudian dalam ayat ini juga dinyatakan bahawa sedikit unsur sejarah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak introduce puasa ini kepada kita bahawa ini bukan amalan baru. Amalan ini adalah amalan yang sangat lama. Ada 3 pendapat aqwal ulama tentang puasa ini. Puasa orang yang terdahulu daripada kita. Yang pertama yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah An-Nasar, puasa orang Kristian. Kerana orang Kristian adalah umat sebelum sebelum daripada Nabi Muhammad adalah Nasrani. Di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah umat Nasrani. Kaul yang kedua menyatakan bahawa termasuk ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu artinya yang sebelum daripada Nabi Isa dan ke atas sehingga Nabi Musa. Maka 2 golongan ini yang dimaksudkan oleh sebahagian para alim ulama, puasa orang Nasrani dan juga puasa orang Yahudi. Dan ada kaul yang ketiga menyatakan bahkan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah puasa sejak daripada zaman Nabi Adam lagi. Iaitu umat manusia yang pertama telah diperintahkan oleh Allah berpuasa sehinggalah ke hari ini, sehinggalah akhir zaman lagi. Puasa itu akan sentiasa berada dalam masyarakat, ada dalam kegiatan umat manusia, umat Islam terutama. Jadi apabila Allah menyatakan perkara ini secara general, yang dituntut dalam ayat ini adalah musabaqah, pertandingan, lawan. Maknanya kita umat Nabi Muhammad SAW mesti mengatasi puasa orang terdahulu. Mereka juga berpuasa, kita berpuasa, maka puasa kita kena lebih baik lagi daripada puasa umat terdahulu. Umat terdahulu mereka diperintahkan oleh Allah berpuasa, namun terutama sekali kaum Nasrani, orang-orang Kristian, sebelum daripada risalah Islam selalu mempermain-mainkan puasa. Sebahagian mufassir menyatakan mereka juga diperintahkan berpuasa dalam bulan Ramadan yang sama. Ada sebahagian menyatakan tidak, pada waktu yang lain. Dan ada juga yang menyatakan waktu mereka berbeza. Ada sebahagian alim menyatakan puasa mereka mula selepas daripada Isyak sehingga waktu pagi. Sebab mungkin kita dengar istilah breakfast kan? Breakfast, sarapan pagi kerana mereka time dia mereka sungkir pagi. Sebahagian berpuasa malam. Jadi itu tidak menjadi masalah bagi kita kerana memang syariat umat terdahulu memang kucak-kacir, tidak begitu sempurna. Hanya Islam sahaja menyempurnakan seluruh syariat yang terdahulu. Jadi sebagaimana Allah SWT firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini setelah selesainya risalah Islam, Quran telah disampaikan semuanya, sempurnalah agama kita. Tidak perlu lagi kepada pokok tambah dan bid'ah dan lain sebagainya dalam agama kita. Dah cukup sempurna dah. Tinggal kita nak amalkan sahaja apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Namun sebelum itu keadaan syariatnya agak bertukar-tukar, berbeza-beza. Setiap datang Nabi baru bertukar lagi syariatnya, SOP-nya bertukar lagi setiap datang Nabi dan Rasul yang baru. Jadi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW telah dianugerahkan oleh Allah syariatnya sempurna. Tinggal kita amalkan sahaja dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi pengajaran kepada kita adalah umat terdahulu, terutamanya umat Kristian, umat Nasrani, mereka mempermain-main, tala'ab dengan puasa ini. Mereka tidak suka puasa di musim panas. Mereka sengaja menukarnya ke tarikh yang lain. Bila datang musim panas, mereka tak nak puasa dahulu walaupun dah diperintahkan. Mereka nak berpuasa pada musim spring, musim bunga, sejuk sikit. Dan akhirnya mereka menambahkan sedikit harinya daripada 30 hari, ditambah hanya sedikit. Ada yang berpendapat sehingga ditambah ke 50 hari.
Kenapa kafarah? Kerana mereka telah berpuasa luar daripada hari yang telah ditetapkan, maka mereka menambah hari puasa mereka sehingga 50 hari, ditambah pada awal dan di hujung puasa tersebut. Sebab itu untuk menyalahi sunnah mereka, amalan mereka, kita dilarang untuk berpuasa pada sehari sebelum Ramadan dan sehari selepas Ramadan. Dua waktu ini dilarang. Barang siapa berpuasa pada 2 hari ini, Asa Abul Qasim daripada Ammar menyatakan, siapa yang berpuasa pada sehari sebelum Ramadan, iaitu hari yang terakhir di bulan Syaban, dan sehari hari pertama pada Syawal, itu memang haram lah. Kalau siapa yang berpuasa pada salah satu daripada 2 hari ini, maka dia telah menyalahi sunnah Abul Qasim, iaitu sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita sangat betul-betul cun Ramadan sebulannya. Kita si nambah dan kita si mengurangkan harinya, sebagaimana umat Nasrani menambah dan mengurangkan hari puasa mereka sesuka hati. Kita umat Islam sangat teliti. Sebab itu kita disebut ihtisaban, sangat menghitung hari, sehingga sehingga anak bulan pun diteropong dengan begitu teliti sekali, nak memastikan betul-betul dah masuk bulan Ramadan baru kita mula berpuasa. Sebab itu hari Syak, hari yang terakhir di bulan Syaban itu kita tidak berpuasa, makruh hukumnya, ya. Dan 1 Syawal kita tidak berpuasa, haram hukumnya. Jadi itu, kita umat Islam sangat berhati-hati dalam puasa kita. Jadi alhamdulillah, tindakan kerajaan dan pemerintah Islam di seluruh dunia sangat menitik beratkan tentang hari puasa ini. Kemudian di akhir ayat ini, objektif daripada puasa itu dinyatakan oleh Allah SWT. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah objektif kita masuk ke dalam madrasah Ramadan. Kita nak graduate daripada Universiti Ramadan tu dengan takwa. Apa itu takwa? Banyak definisinya. Di antaranya adalah takut kepada Allah. Keluar daripada Ramadan tu pula mendapat raya kita ada takwa, si wani nak mula maksiat di bulan Syawal, kena takut natijah daripada bulan Ramadan. Sebahagian juga definisinya adalah mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dan ada juga definisinya, iaitu apabila kamu bertakwa, ibarat kamu tidak mau jatuh ke dalam parit, kamu akan jalan di tepi parit, ya. Kita pergi jalan dekat jerai besar, jangan kita main tepi parit. Istilah kita pun, orang Melayu kita pun ada madah kan, kalau tak nak jatuh dalam parit, jangan bermain di tepi parit itu. Itulah elemen takwa. Bukan sekadar tidak melakukan maksiat, bahkan mendekati maksiat itu pun tak nak. Jangankan kata minum arak, duduk sebelah dengan orang minum arak pun kita si mau. Bangun kita, bila naga kawan kita buka arak kita di sebelah kita, terus bangun, cabut. Itu adalah tanda-tanda ketakwaan. Bukan sekadar tidak mengerjakan maksiat, bahkan menjauhi maksiat tersebut dan orang yang melakukannya. Jadi mudah-mudahan definisi takwa itu tadi akan kita dapat selepas kita selesai daripada tarbiyah Ramadan ini, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu sahajalah kongsian kita pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya apa yang saya kongsikan ini tidak kena pada tempatnya ataupun ada silap dan salah, kerana yang baik dan sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan kesilapan adalah daripada diri saya. Saya mohon ampun pada tuan-tuan dan minta maaf pada, dan mohon ampun pada Allah SWT, minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tutup majlis dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.